Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahral. Memulakan buletin UKAS edisi tengah hari ini dengan laporan mengenai masyarakat digalak untuk memanfaatkan kemudahan perubatan yang disediakan kerajaan di Klinik Nur Sejahtera Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pemeriksaan dan rawatan kesihatan boleh dilakukan di klinik tersebut yang diyakini memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, khususnya wanita, warga emas dan golongan berkeperluan khas. Menurutnya, antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah saringan kesejahteraan wanita, perkhidmatan konsultansi, perkhidmatan perancang keluarga, perkhidmatan pusat keluarga bergerak dan perkhidmatan Mama Care. Beliau berkata demikian semasa melawat di Klinik Nur Sejahtera LPPKN Cawangan Sibu di Jalan Chiu Sik Kiong pada Khamis. Tambah Datuk Seri Nancy lagi, setakat ini terdapat 49 klinik Nur Sejahtera dan 15 klinik bergerak di bawah kementeriannya di seluruh Malaysia. Katanya, klinik berkenaan menyediakan perkhidmatan saringan HPV DNA yang dapat mengesan penyakit kanser, terutamanya kanser cervix. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Nancy telah diberi penerangan mengenai perkhidmatan mamogram, HPV DNA dan rawatan selepas bersalin. Dalam program berasingan, Datuk Seri Nancy meneruskan lawatan kerjanya ke Anjong Kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN di Hospital Sibu. Anjong Kasih YKN merupakan rumah penginapan sementara untuk golongan kurang berkemampuan, khususnya ahli keluarga yang perlu mengiringi pesakit yang sedang menerima rawatan di hospital-hospital kerajaan. Menurut Datuk Seri Nancy, Anjong Kasih YKN Sibu merekodkan kadar penggunaan yang paling tinggi berbanding Anjong Kasih lain di seluruh Malaysia dengan hampir 150 orang memanfaatkannya kemudahan setiap bulan. Katanya sejak tahun 2014, ramai 19,949 orang telah mendapatkan perkhidmatan yang disediakan di situ. Berita seterusnya, Kementerian Perpaduan Negara memainkan peranan besar dalam menjayakan aspirasi Malaysia Madani yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Aaron Agu Dagang berkata, kementeriannya kini sedang merancang pelan tindakan dalam mempromosikan konsep masyarakat madani melalui perspektif perpaduan dalam kepelbagaian yang terangkum di bawah inisiatif dasar perpaduan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Sembang Perpaduan semasa melakukan lawatan kerja ke wilayah Persekutuan Labuan pada Khamis. Sementara itu, dalam lawatan kerja tersebut, Datuk Aaron Agoy yang juga ahli Parlimen Kanawit berkesempatan mendengar taklimat ringkas berkaitan perancangan tahunan oleh Wakil Agensi Jabatan Muzium Malaysia Wilayah Labuan dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Wilayah Persekutuan Labuan. Dalam program berasingan, beliau telah menyampaikan bantuan PEG RT Cares Bakul Rahmah kepada golongan B40 selari dengan dasar kerajaan bagi membantu golongan rentan mengatasi kos sara hidup. Paparan berita berikutnya mengenai kawasan Matu akan menerima limpahan pembangunan secara besar-besaran sebaik projek pembinaan Jambatan Igan serta pembinaan Jalan Kebuau Sibu siap sepenuhnya kelak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, pembinaan Jalan Kebuau Sibu yang sudah sampai di belakang rumah Mering akan memudahkan urusan penduduk untuk ke Sibu dan kawasan sekitarnya apabila ia siap nanti. Jalan Jambatan Igan Nabi Kubu siap, maka tanah akan melombong main. Ya, tak tahu kalau berjajah tanah, susah nggak nak pinjam tanah nanti. Tapi mau berjajah kami pun tak berjajah. Ya, sebab aset lo. Fikir lo mah menjalani siap Jambatan Igan Nabi Kubu jauh agak lo mula muka. 70 km mat lo ngan Nabi Kubu. Maksudnya kawasan Telongi limpahan pembangunan akan berlaku secara besar-besaran. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP bagi kawasan Dun Jemoreng di Dewan Kebuau pada Khamis. Sejumlah RM18,000 geran MRP diagihkan dalam majlis tersebut dengan penerimanya Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kebuau RM10,000, JK Dewan Kebuau RM5,000
dan JK Wanita Kebuau RM3,000. Terdahulu, beliau menyampaikan geran MRP kepada JKKK Rumah Mering RM10,000 dan JKKK Rumah Lebong RM5,000 di Rumah Mering Teluk Deloh. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Dr. Juanda yang juga adu jemoreng mahu penduduk di situ mengajukan permohonan secara bersurat kepadanya untuk diajukan kepada pihak unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR berkenaan keperluan membina gereja di kawasan itu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Juanda berharap penduduk di kawasan Sungai Ilas untuk bersabar dan memberi kerjasama bagi memastikan projek Jalan Igan Sungai Ilas dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan. Pada masa sama, beliau menyuruh penduduk agar bersedia menerima perubahan pembangunan serta menolak kemasukan negatif apabila jalan itu siap kelak. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan geran kepada 4 JKKK Rumah Panjang di Rumah Lang Sungai Ilas. Penerimanya adalah JKKK Rumah Raya RM5,000, JKKK Rumah Lang RM5,000, JKKK Rumah Mission RM5,000 dan JKKK Rumah Joseph Aus RM5,000. Beralih ke laporan seterusnya, penyanyi tersebut Indonesia yang terkenal dengan lagu Kekasih Bayangan tampil melakukan persembahan dalam konsert mini A Night to Remember with Cakrahan bersempena program Faka Fest 2023. Bercakap dalam satu sidang media, beliau memberitahu pengertian bagi sesebuah konsert bukan hanya diukur pada persembahan berskala besar, tetapi beliau ingin menghargai dan berinteraksi dengan lebih dekat bersama peminat. Baru-baru ini kepuasannya memang saya mengartikan sebuah konser itu bukan hal yang bisa direncanakan dalam waktu yang singkat. Jadi dari mulai 10 tahun ke belakang to have that kind of a big one in KLCC, that's the first time. Dan malam ini This one is gonna be tapi karena mungkin saya cuma mau klarifikasi juga. Saya takutnya orang bilang this is a mini concert. Concert itu it's a big show. It's a big show. Jadi mungkin kalau Night to Remember Tonight, mungkin saya akan bikin lebih ke intimate moment. Jadi takutnya orang berpikir kalau a concert it's a big thing, gitu kan? Oh kok konser cuma nyanyi segini? Nah gitu. Cuma ntar kalau dikasih spare waktu saya tambah lagunya tambah. Tenang ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media konsert mini Faka Festival A Night to Remember with Cakrahan di Unimas pada petang Khamis. Cakrahan tampil mendendangkan 10 lagu secara langsung diiringi pemuzik dalam kalangan pensyarah dan pelajar program muzik Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK Universiti Malaysia Sarawak Unimas pada malam Khamis bertempat di Arena Gemilang Deta Putra Unimas. Sementara itu, menurut penasihat program Faka Fest 2023 Muhammad Shahrizam Hamzah, penampilan Cakrahan adalah kali pertama di Sarawak di mana pengendalian kemasukan beliau ke Sarawak serta persembahan diuruskan sepenuhnya oleh para pelajar dari program pengurusan seni. Terjual. Okey, sehingga ke hari ini kita telah sold out tiket sebenarnya. Sampai akhirnya sangat ada respon. Dan sebenarnya projek ini dijalankan oleh 87 pelajar dan mereka menguruskan Cakrahan sendiri dengan kerjasama Unimas, Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Treasury untuk perbendaraan dan juga Immigration Sarawak. So ini satu usaha dalam melonjak nama Unimas untuk menunjukkan kebolehan pelajar dalam menganjurkan sebuah mini konsert lebih dahulu. Bukan jalan-jalan. Harga bagi tiket masuk untuk konsert mini berkenaan ialah RM130 untuk kerusi Ground Floor VIP, RM180 bagi kerusi Super VIP dan RM50 untuk kerusi First Floor untuk pelajar sahaja. Dalam pada itu, terdapat 13 program telah dan sedang dijalankan sepanjang 10 hari festival berlangsung bermula 24 hingga 31 Januari depan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.